Di sana adanya juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Di sana ada juga Abdullah bin Umar. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang hebat daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini diambil daripada jalur Abdullah ibn Mas'ud ini, di antara salah seorang daripada pakar rujuk terutamanya di dalam bidang Al-Quran. Macam kita tahu, bila mana kita tengok di dalam bidang Al-Quran ini ada beberapa orang tokoh selain daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud ini juga termasuk di dalam tokoh tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini memang dia riwayat terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada kala ketika para sahabat ini mereka riwayat daripada orang lain, walaupun dia tu sahabat kanan dah, tetapi dia pun ambil daripada orang lain. Contohnya dia ambil daripada Jabir sebagai misal. Kerana kita kena tahu para sahabat ini dia bukan 24 jam duk berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka juga adanya tugasan. Mereka juga perlu melalui kehidupan macam orang lain. Ada yang bekerja, ada yang ambil bekerja sebagai penyiaran pokok kurma, pokok tamar. Maka dia tak bolehlah berdampingan dengan Nabi macam mana yang dibuat oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu Abu Hurairah ini walaupun dia banyak meriwayatkan hadis, tetapi kita tak heran walaupun dia lewat. Daripada sudut umur dia masuk Islam tu pun lewat dah. Dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak sempat lama dengan Nabi, tetapi kerana kesungguhan dia, yang dia telah meletakkan diri dia sebagai salah seorang yang berkhidmat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melalui periwayatan. Kalau nak kira, memanglah macam mana Ali itu antara anak muda yang terawal, Sayyiduna Ali, anak muda terawal memeluk Islam. Tetapi daripada sudut periwayatan, Ali tidak boleh nak lawan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana inilah bentuk kelebihan yang Allah bagi kepada insan, dan ada kekurangan yang Allah bagi kepada insan, walaupun mereka ini daripada kalangan sahabat. Begitu. Lepas tu kita tak boleh heran, kadang-kadang kita baca hadis, dia pula Ali bin Mas'ud, dia tuan riwayat lah, tiba-tiba naik pula orang lain riwayat daripada dia. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata dia, bahawasanya dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya dia ni pun ambil riwayat itu melalui jalur Abdullah bin Umar. Begitu. Tetapi dalam hadis ini digunakan sami'tu, telah aku dengar. Dia main dengan madhi, dia main dengan past tense. Dia kata bahawasanya sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata satu hari dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi kata la hasada illa fitnataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita
supaya kita ini tidak termasuk di dalam golongan yang ghibtah. La hasada, kalau terjemah secara literal maknanya jangan cemburu lah, jangan iri hati, jangan dengki. Tapi yang tu secara literal meaning lah. Pasal apa yang Nabi SAW menyebutkan hal itu? Yang dimaksudkan dengan lafaz Nabi SAW kata, jangan kamu pernah ada nilai ghibtah, nilai apa nama orang panggil, nilai hasad itu pada orang lain, melainkan dua bentuk ataupun dua jenis lelaki ini saja yang kamu boleh ada nilai itu. Tengok dua orang ni kalau ada sifat itu, maka kamu kena ada nilai ghibtah, cita-cita nak jadi macam dia. Maknanya kerana Nabi SAW dia berhadapan dengan latar manusia yang berbagai. Ini kita kena tahu. Sebab itu kalau hadis-hadis yang berbentuk wasiat secara individu, khabar secara individu, kita akan tengok ada hadis yang lafaznya peringatan dia tak sama. Ada orang yang pernah jumpa dengan Nabi, dia kata, akhbirni ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Tu saja soalan. Soalan sama tapi isi dia tak sama. Kerana Nabi dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang baik ini dia akan ambil tahu orang yang menjadi apa nama ni, orang yang berada di bawah dia tu, dia akan berusaha untuk ambil tahu. Macam kita kan ketua kampung, kita kena tahu siapa yang duduk dalam tempat kita, dalam area kita, dalam kampung kita tu, siapa yang ada. Janda berapa ramai, anak yatim berapa ramai, orang susah berapa pintu, orang kaya, orang sederhana, golongan korporat, konglomerat, semua tu kalau dia seorang pemimpin yang baik, dia akan ada data. Bukanlah bermakna dia nak kena masuk ke setiap lorong tu. Tak ada, dia kerja dia lah pula setiap petang naik motor raya cari orang. Ni nak tanya Ustaz, apa ni janda berapa orang, tak tahu lorong ni. Bukan dia kerja dia. Kita duduk dalam satu taman, dia ada persatuan penduduk. Tiap-tiap lorong tu dia ada ketua dia. Dah tanya daripada situ pula. Mana dia ada pergi masuk tanya. Lagu tu Perdana Menteri, Ketua Menteri, Menteri besar, lagi banyak kerja nak kena tengok satu menteri. Dia tanya daripada orang yang jaga kawasan tu, supaya kita ambil tahu. Kerana itu imam, dia kalau kata khutbah ni yang terbaik siapa baca? Imam Qaryah. Khutbah ni yang terbaik adalah Imam Qaryah, kerana dia tahu isu yang berlaku dalam qaryah dia tu. Yang tak mari sembahyang Jumaat berapa orang? Yang hari ni Jumaat orang tak main macam biasa lagi pada hari ni. Walaupun Jumaat pada hari ni dah buka dah lama dah. Saya pernah balik apa nama ni, satu daripada sembahyang Jumaat, singgah beli ayam. Tanya ke budak tu, saya tak sembahyang masjid berhampiran, saya sembahyang masjid lain. Tapi dekat dah sampai tu beli ayam kat dia. Macam mana hari ni khatib di masjid? Okey. Oh, dia kata, minta maaf bang, saya tak pergi lagi tadi. Saya kata, awak yang tak pergi Jumaat, sebab Jumaat ni wajib. Dia kata lah, ni kita penduduk PKP ni jenis apa nama, sembahyang pun darab lagi ni, bayar. Saya kata, dia ni hidup tahun bila? Dia masuk dalam mesin masak kan, dia patah balik di zaman tahun bila pula dah ni. Nasib baik saya beli ayam kat dia, takut dia takut dia mukul-mukul, dia julak ke apa-apa lagi. Kita pun tak berani nak cakap lebih-lebih kan.
Jadi kita dia pukul elok, depan kita dia pukul, belakang dia titik juga. Naya juga kan. Maka tak ada apa lah teruk-teruk. Sebenarnya kita kata dah lah ni masjid dah buka dah. Yang tak pergi pasal apa? Oh dia kata buka dah. Kalau buka minggu depan nak kena pergi, ayat dia tu cukup bagus meyakinkan. Dia kata kalau buka minggu depan nak kena pergi. Nak kata apa kata? Kira hak tak pergi Jumaat ni dah jadi satu kebiasaan lah. Kadang-kadang kita berisau. Maka bila jadi macam tu, yang akan tahu tentang semua benda ni rata-ratanya imam qaryah saja. Penceramah ni, khatib-khatib luar ni, dia bukan nak tahu, kan? Sebab tu pemimpin yang baik dia akan tahu orang yang duduk di bawah. Dia ni David kah? Dia ni siapa? Dia akan tahu. Nabi SAW tahu. Maka Nabi bagi tahu itu berdasarkan kepada keperluan orang tersebut. Sebab itu Nabi SAW bila ada orang tanya, "Ausini ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Satu soalan, jawapan berbeza. Ada yang Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada ibu dan ayah, santuni mak dan ayah kan. Ada yang Nabi SAW isbahul, Nabi suruh sempurnakan wudu. Ada yang Nabi SAW suruh rajin bersedekah. Ada yang Nabi suruh jaga hubungan sosial ni, Nabi suruh jaga dengan baik kehidupan bermasyarakat ni. Kerana Nabi telah melihat ini adalah bentuk kepimpinan Nabi SAW yang kita kena tengok dan kita kena ambil. Kalau kata kita sebagai pimpinan dalam masyarakat, bukan untuk kira tengok geng-geng kita saja, kawan-kawan kita saja. Sebab benda ni berlaku kadang-kadang. Orang bagi zakat melalui dia kerat ke atas pula, dia bagi semua dekat beradik-beradik, beranak-beranak, kan? Kira kampung tu punya seluas manusia tu tak dapat yang tu dapat pun semua adik-beradik dia, Tok Tam dia, Tok Jam dia, Pak Tik dia, Pak Mak dia, semua tu 10 orang tu semua adik-beradik dia. Sudahlah begitu, zakat pula bagi RM100, dia kerat pula RM10 tiap-tiap seorang tu. Kira mereka tu dapat RM90, dia boleh dapat RM100. Ialah satu orang dia cas RM10, 10 orang penama tu dapat tak ada RM100, yang mereka tu dapat RM90. Nak bercakap lebih-lebih pun dia kata, apa nama ni kalau aku tak cadang nama apa aku tak dapat. Ni kira aku bagi ni besar Ahmad dah ni. Oh, dia ukut pula betul. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Sebab itu bila mana Nabi SAW di dalam hadis ini Nabi pesan kepada kita, kalau nak rasa cemburu, nak rasa iri ni, dengan 2 orang ni saja yang kamu patut kena rasa. Lain daripada itu janganlah. Lain daripada itu jangan. Apa dia 2 orang ni? Rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Ini yang pertama, yaitu kata Nabi SAW, lelaki yang mana dia ni tadi atahullahu malan, dia diberikan harta. Salah kan jadi kaya ni? Tak salah. Kerana dalam hadis yang Nabi SAW, Nabi sendiri pernah, riwayat Bukhari Muslim, Nabi sendiri pernah baca doa kepada Anas bin Malik. Nabi kata, wa akthir malahu, ya Allah,
banyakkanlah harta dia ni ya Allah. Maknanya kayakan dia. Yang kata Anas ni, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong bagi dia ni jadi kaya. Maknanya jadi kaya tu tak salah. Bismillah. Jadi kaya tu tak salah. Sebab hari ni ada orang dia kata kalau jadi kaya ni menjadi satu kesilapan. Dah, kaya pun boleh masuk dalam neraka. Kaya boleh masuk dalam syurga, miskin boleh duduk dalam neraka, miskin juga boleh duduk dalam syurga. Macam mana kita bawa bentuk kemiskinan itu kepada Allah, bagaimana kita bawa diri kita dengan kekayaan itu kepada Allah. Sebab itu kalau kata kita tengok dalam perbincangan mazhab al-Imam Syafi'i, dalam qunut yang dibaca daripada riwayat yang Nabi SAW baca qunut di dalam witir itu, antara doa yang disebutkan bahawasanya wa barikli fima a'tai. Ya Allah, berkatlah padaku ni ya Allah dengan apa yang Kau rezekikan. Termasuk yang kena berkat ni harta yang diberikan oleh Allah. Yang Nabi SAW kata orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bila mana dia dapat harta tersebut, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, iaitu maka dikuasakannya untuk membinasakannya pada kebenaran. Maknanya harta yang diberikan oleh Allah itu menjadikan dia gunakan harta itu untuk tujuan kebenaran. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi SAW pernah menyebutkan antara perkara yang manusia kena ambil berat di dalam dunia ini, selain daripada 3 perkara itu, ada satu soalan yang kita kena jawab. Hatta yus'ala an arba', sampailah kita ditanya dengan 4 soalan. Salah satu dia wa yus'ala an malihi. Bila main dalam soal harta ni, harta yang kita ada ni, tak kira apa juga, jubah kita, pen kita, kopiah kita, kereta kita, motor kita, apa juga yang menjadi harta milik kita. Duit ringgit tak saya kira lah, tanah pedang tak saya kira lah, rumah apa semua tak saya kira. Itu dah memang jelas dah. Bila esok berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ditanya tentang harta tersebut. Pertama, min aina tasabahu, perolehannya. Maknanya sumber perolehan itu akan ditanya. Kita dapat harta itu daripada jalan apa, daripada bagaimana kita perolehi harta tersebut. Sebab ada orang dia perolehi harta dengan jalan yang haram. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah jelaskan kepada kita, iaitu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu itu secara batil, illa, kata Allah, an takuna tijaratan antara minkum, kecuali transaksi itu berlaku secara reda-meredai. Ini yang berkait dengan masalah harta ni, jangan buat main-main lah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala jelaskan, salah satu jalan untuk kita ni memiliki sesuatu adalah dengan jalan apa? Al-buyu', jual beli. Hari ini ramai orang niaga.
Berniaga ni pula macam-macam teknik pada hari ini. Dia bukan kata lagi mana dia berniaga, apa nama orang panggil, dia tak berniaga babi dengan Allah tu selamat dah. Tak. Ada orang memang dia tak berniaga babi, dia pun tahu babi itu haram. Tambah-tambah orang Melayu kan, dia dengan babi ni jangan. Orang Melayu ni dia dengan babi ni, babi dengan Allah, dua binatang dengan satu lagi Allah, ni semua tak mau. Tapi kalau jual beli yang ada unsur judi, yang tu tak mau. Pasal dia tak perasan. Jual beli ada unsur judi ni macam mana? Ingat dah dulu ni dalam TikTok. Betul ada TikTok tak? Kan? Ada tak apa kan? Dengan ada joget dalam tu sudah. Bila dalam TikTok ni saya perhati sebelum ni, dia ada jual beli cedok-cedok. Yang tu transaksi yang unsur judi. Dia bukan judi, dia unsur judi. Ni kena faham elok-elok ni. Kalau judi memang jelas ada unsur pertaruhan. Tetapi yang ni ada unsur judi. Dia nak macam judi. Dia menghampiri perbuatan judi kerana dia ada unsur pertaruhan. Kita bagi sesuatu, kita tak tahu nak dapat apa. Boleh faham tak? Contoh dalam jual beli cedok-cedok tu, saya duk perhati. Dia masukkan dalam dalam kotak ke, dalam gedung saji ke, apa-apa bekas lah. Dia masukkan segala macam jenis. Gula-gula, coklat, dia masukkan semua. Yang harga dia berbeza, kualiti pun tak sama. Hak paling rendah, contohlah ni apa nama, hak kilang rinda, apa nama ni, jenis gula-gula hantu tu tak ada dulu. Dia ada gula-gula hantu. Orang utama dia panggil coklat juga lah, coklat hantu kan. Kira makan tu kalau kata hijau, dia hijau habis mulut-mulut ni. Kalau biru, dia biru habis mulut-mulut. Dia campur semua yang nilai tak sama, kualiti tak sama, harga tak sama, masuk dalam satu bekas. Dan dia pun cedok 2 skop tu RM10 masalah. A beli dapat Ferrero Rocher 5, M&M 3, hak lain tu semua hak yang gula-gula murah. B pula dia dapat segala Kinder Bueno, Ferrero Rocher, ni dia dapat semua hak elok-elok. Bayar sama tapi benda dapat tak sama, maka itu disebut sebagai haram dan tidak sah transaksi tu. Yang tu disebut sebagai ada unsur judi. Yang tu bukan judi, dia unsur judi. Unsur judi ni banyak lah. Contoh pi dekat fun fair kan. Fun fair, kita pi tu kita masuk apa-apa game yang ada. Kita masuk apa-apa game, dia buat lah macam-macam. Ada yang kena putar roda, ada yang kena tiup macam sumpit tu kan. Dia bagi macam satu sumpit tu, kita pun sumpit. Ada yang baling dart, baling sekian, bayar sama. A bayar RM5, B pun bayar RM5. A dapat barang harga RM200, B dapat barang harga RM30. Bayar sama tapi benda dapat tak sama. Tak boleh. Kira maknanya bila kita buat transaksi jual beli, bila kita buat apa-apa akad, kita kena tahu, terutama bila bab jual beli ini, kita kena tahu bila kita bagi duit, kita kena tahu apa yang kita akan dapat. Kita beli nasi lemak, kita kena tahu nasi lemak apa yang kita akan dapat. Haji, dia beli nasi lemak, ya beli nasi lemak. Dia beli nasi lemak apa? Tak tahu, surprise. Sihat kata hamba Allah ni. Mana ada orang beli nasi lemak, dia tak tahu nasi lemak apa. Kan? Dia pas suruh gagal dalam kotak tu tadi, saya pun gagal-gagal ambil lah.
Kita berhak untuk nak tahu apa benda yang kita akan dapat. Sebab kita bayar. Sebab tu tikam tak boleh. Tikam tak ada tikam. Tikam ni zaman saya kecil dulu, tikam duit. Lagi teruk saya ni dalam perut ni tak tahu sebab tu tak berubah. Dulu zaman kecil dulu, masjid kat kampung saya, kat rumah saya tu dia ada rumah makcik tu duduk jual. Makcik ni dia duduk dia tikam duit. Bulan puasa lah paling seronok sebab masjid tu orang sembahyang lama sampai pukul 10 lebih. Bila jadi lagu tu, zaman tu dia ada apa nama dekat satu papan tu, dia letak macam envelope, banyak-banyak envelope semua ni banyak. Kita bayar 2 kupang. Dia ada pula manggis 5 kupang, rambutan RM1, mangga dapatlah 2 kupang balik. Macam tu lah dia ada buah-buah dia. Pasal dia bubuh 8 buah, kita boleh ingat pun tak apa. Kan? Budak waktu tu saya ingat saya dah jam berapa, dah jam 3, dah jam 4 gitulah. Sekolah budak. Kira mak bagi duit ialah bulan puasa. Bagi duit pun kita bukan nak makan kan di sekolah. Tapi duit tu tak dapat juga. Maka duit tu buat pelaburan di kedai tu. Makcik tu punya kaya, saya tak tahu lah kaya berapa. Kan? Meninggal dah dia. Bila dia yang jual tu pula pakai tudung kita ni, zaman jadi. Bila jadi macam tu, kita pergi bayar 2 kupang kat dia. Tiba-tiba kena malam tu dapat RM1. Dapat apa nama buah rambutan tu RM1. Oi, seronok lah. Makcik lah. Duit rambutan apa nama ni, buka-buka kupon ni atau buka tu ada dalam tu rambutan. Tengok-tengok dia kan RM1. Makcik tu pun bagi kat saya RM1. Mula malam tu lah saya rekrut pula kawan-kawan ni. Mereka nak pergi semayang terawih, saya kata jangan, jom kita pergi kampung. Kan? Semayang terawih tak dapat duit, pergi kampung dapat duit. Bila jadi macam tu dia dah jadi ketagih. Yang tu lah. Pasal apa jadi? Sebab zaman tu di sekolah-sekolah pun kalau buat peraduan hari kantin ni, peraduan antara yang ada apa dia? Peraduan teka kacang, peraduan teka itu dan ini tu, semua tu unsur judi belakang tu. Sebab tu kalau kata tikam di kedai tak boleh. Tikam di kedai tu tak boleh. Kenapa tikam di kedai tak boleh? Tu yang kita masuk ke minimart tu kan. Minimart tu bila kita masuk tu dia ada bola-bola dalam satu tong tu yang kita tak tahu lagi nak dapat apa. Dulu zaman saya kecil dulu dia duit shilling lah, ni tak ada duit shilling, tak tahu ada lagi dalam permainan. Masukkan duit shilling tu, pusing 2 kali, kira masukkan 5 kupang RM1. Pusing, tak tahu lagi nak dapat apa. Yang tu judi. Tapi zaman tu dia ingat budak-budak, dia ingat kot benda main. Dia ingat kot tak ada apa. Rupanya bila dah mengaji, yang itulah unsur judi, hukumnya adalah haram dan berdosa. Sebab tu kita ni kadang-kadang benda tu kita duk rasa tak ada apa. Tapi kita bila kita dah tahu, kita kena hak kepada zuriat dan keturunan kita. Dulu ada pengajian pendidikan Islam, tapi benda ni tak dibagi tahu dalam pengajian. Dia tak relate dengan keadaan semasa pada waktu tu. Ustaz-ustazah pun yang duduk baca buku, apa yang dalam buku tu sajalah yang dia hafal pun, maka kita pun tak tahu. Sepatutnya kita kena bawa dalam isu yang berbentuk semasa. Kita sebagai guru di sekolah ni, anak-anak kita pada hari ni mereka main game. Main game tu ada tak apa nama unsur pertarungan? Kalau main saja tak apa, sekadar nak isi waktu lapang. Tapi kalau kata main tu sampai bawa mudarat pada diri, sampai tak tidur, rehat pada tubuh tak ada, makan minum terabai, kerja hakiki dia sebagai seorang pelajar yang kena siapkan tugasan itu dan ini tak selesai, maka hukumnya adalah haram. Ni mak bapak kena alert benda ni.
Macam dulu Pokemon apa? Pokemon Go. Yang dia khabar segala kontena, duduk tak duduk, duduk main pun dia boleh pergi lintas lagi. Sebab nak kejar Pokemon tu. Ni atas-atas meja ustaz, sedap-sedap dia boleh lompat naik ni. Zaman Pokemon dulu ni. Jadi 3 suku pergi habis. Asalnya dia permainan, tetapi dia boleh menjadi haram. Macam tu juga dengan orang tanya dengan saya, bagaimana ada hadis yang Nabi SAW larang kita bermain catur. Ada hadis itu riwayatnya sahih. Bermain catur tu hukumnya adalah haram, chess. Kenapa dia jadi haram? Perlukan kepada penjelasan. Jangan kita lebih berhenti setakat tu, akhirnya orang tak main lah. Dia kalau kata main dengan tujuan untuk mengisi waktu, main dengan anak-anak, tak ada apa, yang tu tak ada masalah. Kalau sampai main tu membahayakan nyawa, saya ingat lagi apa nama ni, masa tu saya ada di Coventry. Coventry ini dia ada satu laluan, dia panggil laluan seni. Dia tutup laluan seni di apa nama, di tengah-tengah bandar Coventry, dia tutup laluan. Kita ada ingat tu ada program apa-apa pada hari tu. Kita ni sebenarnya tutup jalan, ada larian apa, Merdeka kau, larian jambatan kau, tidak pun apa nama, ada lah perayaan apa-apa, dia pun tutup dah jalan. Kau ada kematian kau, yang di-Pertuan Agong kau apa kan, pengangkatan. Bila jadi macam tu, tiba-tiba rupanya mereka tutup laluan seni itu. Mereka duk kira main chess. Sebab Mak Saleh ni kalau kata main chess, mereka main sungguh. Kita tengok tu pun sampai naik gerak bila ni bila dia nak bergerak. Hidup mati. Satu pun ni, satu pun bergerak lagi. Okey, berapa belah dia nak gerak ni? Kan? Maka jenis yang macam tu kalau sampai terabai tanggungjawab, kita sebagai seorang suami terabai tanggungjawab, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tugas hati kita tak kuat, tiba-tiba kita duk kalut dengan main game, maka hukum permainan tersebut adalah haram. Catur ni tak ada masalah. Kalau nak main sekira mana kita main, itu sekadar hanya untuk isi waktu lapang dengan keluarga sebagai misal, itu tidak masalah. Ataupun main tu dam. Dam tu pun Nabi pernah, bukan dam, dadu, buah dadu tu Nabi nak main buah dadu. Kerana latar pada zaman Nabi SAW, memang buah dadu ni orang jadikan sebagai satu alat untuk pertaruhan. Dia lempak buah dadu tu maknanya adalah tu sebab dia. Lempak buah dadu tu, dibalingnya buah dadu tu tadi, maka tengok untung tak untung. Kan? Kena bin saja. Bin saja. Dia ni patutnya dia ni bila tiga calir, dia kena gaji dia lebih tinggi. Tetapi penyamun-penyamun yang lain, yang corporal, last corporal ni semua ni pakat rendah, gaji tinggi ni. Yang dia ni bin saja. Dia kata, cik, pasal apa yang aku punya gaji rendah ni? Dia punya gaji 35 dirham. Kan? Alibaba punya laku, sekali balik pergi tengok lain, dia nak saya syarah itu pula. Kan dia dapat gaji 35 dirham. Mereka ni semua keluar ni enjoy belakang lah. Yang pakai baju hakim, yang pakai baju doktor. Piramli dia tak duduk cukup dalam belakang tu. Dia nak apa kata penyamun ni macam-macam profession ada. Hak jadi doktor, pada jadi penyamun ada, hak jadi hakim, pada jadi semua dia balur dalam cerita tu. Tapi dah dia buat cerita lagu tu, kita pun tak apa nak nampak lah. Padahal kawan nak bagi kritikan sosial dalam cerita tu. Tinggal dia ni duduk belakang seorang, duit tak apa nak ada. Duit tak ada ni, jangan ada buat main lah duit. Duduk belakang macam mana nak buat? Dia pergi pinjam buah dadu daripada Piramli. Buah dadu tu pula semua nombor berapa? 2. Kira riwayat ini mutawatir.
Sebab sepakat semua dia buat dua. Kan? Kira tak ada syar. Dia tidak ada pertelingkahan di situ. Kok kata seorang tiga, tak ada. Semua sepakat menjawab dua. Dia mutawatir maknawi. Dia kira daripada sudut makna dia dengan daripada sudut matan dia. Dua-dua sahih. Kan? Bila jadi macam tu, maka dia nanti bagi pinjam buah dadu nombor 2. Kan dia pergi di Pekan Baghdad. Dia pergi itu pula dengan harapan apa? Bawa harapan palsu kepada orang. Tapi dia nak pergi tipu orang. Dia pakai baju leket lah. Ya. Hak ni yang MLM dia buat dulu ni. Marilah kita kaya bersama-sama. Tuan-tuan, kalau akal yang waras, tak ada siapa nak diajak tuan-tuan jadi kaya sama-sama. Dia nanti duduk berkaya, dia seorang lah. Terus dia pergi jadi betul sangat. Dia kata dia bagus, dia nak ajak saya jadi sama kaya dengan dia. Dia balik, dia kata, mainlah kita tengok siapa yang kena. Pergi tengok semua nombor 2. No. Hak yang tikam tadi, duit tu dapat ke siapa? Dapat dekat dia. Maka itu hukumnya adalah haram. Main dadu yang macam tu hukumnya adalah haram. Tapi kalau setakat main dadu dengan anak, main dadu dengan kawan-kawan, duk tunggu ke apa kan, main dadu tak apa. Main dadu pulang tu kan ada dadu, tak ada nak gerak macam mana. Lepak-lepak 3, okey, naik tangga kami tinggi sampai 95. Jalan pula 2, ulang pula punya panjang, turun pula sampai 10. Lalu tu tak ada kerja kan. Maka kalau sekadar permainan yang tidak ada apa-apa unsur pertaruhan, hukumnya adalah harus. Tapi kalau ada unsur pertaruhan yang menyebabkan mudarat kepada harta, maka itu hukumnya adalah haram. Memanglah dalam hadis Nabi tak sebut permainan game-game apa semua ni, tapi Nabi sebut ada beberapa perkara yang bila kita relate dengan keadaan semasa, benda tu kena. Itu. Tapi tak buat kerja lain lah. Sebab itu bila kita tengok ada saja unsur judi, hukumnya adalah haram. Sebab itu mazhab al-Imam Syafi'i, dia mensyaratkan bagi transaksi jual beli mesti kena ada taradin, iaitu redha meredai. Salah satu daripada rukun salah satu daripada arkanil buyuk dalam rukun jual beli itu mesti tidak boleh ada unsur paksaan. Ini subjeknya saya duduk mengajar di masjid muamalat ni di Masjid Suruhanjaya. Tak boleh ada unsur paksaan. Kita tak boleh paksa orang. Mana boleh paksa orang? Macam hari ni ada transaksi paksa? Jual beli secara paksa ada ke tak ada? Tinggal tentang pasar dengan tak ada. Katalah saya ni pengusaha pulut ayam viral contohnya. Kan? Selalu pulut ayam ni orang buat warna putih. Saya nak bagi ada tarikan, saya buat warna pink. Contoh. Pulut ayam saya warna pink lah. Atas tu pula selalu orang bubuk bawang goreng. Saya tukar, saya bubuk Coco Crunch. Dapat. Maka bila jadi macam tu viral. Masih pelik sikit dia makanan ni kalau kata betul dia ada jual. Orang tak beli, dia kena viral, dia kena pelik sikit. Maka akhirnya orang pun berantuk daripada Permatang Pop sampai ke Pematang Benuan. Punya jauh orang punya beratuk. Bila dah beratuk, maka saya letak satu syarat. Siapa nak beli barang di kedai saya, maka dia kena beli dulu barang-barang vendor saya. Kan saya ni bukanlah saya menjaga pulut ayam saja. Saya menjaga benda lain sama. Sebab yang tu bukan barang-barang saya. Niat saya nak membantu ni orang Matampau ni. Orang Matampau Bukit Tajam semua mentak lah. Segala buku ke apa benda ke mana mentak di kedai saya. Saya ambil lah komisen. Kan? Maka saya letakkan satu syarat, iaitu apa dia?
Sokong dulu vendor saya punya barang RM50 baru boleh beli saya punya barang satu. Orang beli RM50 tu, dia beli secara redha ke dia beli secara paksa ke? Sebab dia nak bulu ayam saya, dia bukan nak barang-barang tu. Kita boleh promote, kita boleh buat satu bentuk pemasaran, kita boleh buat video, kita boleh buat review, tapi kita tak boleh paksa orang. Bila kita mensyaratkan macam tu, maknanya transaksi itu berlaku secara paksa. Ini tak boleh. Walaupun niat kita tu baik, saya faham ni kadang-kadang orang macam ni dia buat ni, dia pasal dia sendiri pun tak faham sangat tentang kedudukan halal dan haram. Sebab dia hanya faham kata selagi mana benda tu sendiri orang panggil dia bukan anak dan babi, okey bagi dia. Tak boleh. Lepas tu kena hati-hati dalam masalah perolehan harta kita. Macam tu juga dengan main kun apa. Main kun ni akan apa tau. Tu ambil duit orang kan. Main 10 orang. Ada setiap seorang bayar 200. 10 kali lah kena pusing tu kan, nak bagi cukup semua circle tu dapat 2,000. Bulan yang pertama ibu putu lah dapat. Anak-anak putu tak dapat lagi, ibu nanti dapat dulu kan. Dapat 2,000 hari ni, esok ibu tu mati, ibu putu tu mati. Tempat yang kosong tu siapa nak masuk? Kita boleh tak dipaksa keluarga dia untuk sambung balik? Keluarga kata kami tak tahu bahawa kami main. Ada bukti tak? Bukti tak ada, tapi saksi kami ada. Saksi yang boleh beli, yang boleh bayar. Ada semua dia mengaku kata mak kami main. Benar tak ada transaksi hitam putih, tak ada. Macam mana? Tinggal 1,800. Bulan yang kedua kawan lain pula dapat 1,800, dia tu pula dapat. Hari ni lusa mati. Dia kira putu berhantu. Hari ni dapat, lusa mati. Itulah dapat, tinggi mati. Betul lah kan? Siapa yang nak hidup sambung bahagia tu? Yang paling kaya sekali kawan yang dapat nombor 10, dia dapat dekat 200 hak dia punya. Tu pun duit dia. Hak lain semua pakat-pakat mati kata dah. Dia kalau kata transaksi kutu ni, kalau kata semua main elok, 10-10 tu semua dapat elok, tak apa main lah. Cuma saya nak tahu acak apa yang tu dia nak, kan? Main bayar elok semua tak apa, dia tak jadi isu. Dia bila kalau kata seorang mati ke, seorang lari ke, itu jadi masalah. Sebab tu harta ni jangan dapat main-main lah. Hati-hati, kita ambil yang bukan harta kita. Kita ambil yang bukan daripada hak kita. Kena hati-hati. Kadang-kadang yang risau juga. Sebab orang kita, dia bila dia tak mengaji, dia tak tahu. Kata benda itu sendiri hukumnya adalah haram. Kita berbesar rumah atas tanah orang, boleh tak? Dia beli rumah kluster. Dah duduk 20 tahun, rumah pernah jadi macam tak muat apa semua dah. Rumah kluster, dia rumah bawah. Dia berbesar sampai jadi rumah teres. Yang kawan yang duduk di atas bengkak lah. Pasal bayar cukai sama, cukai pintu sama. Tapi dia ni rumah dia sempit, yang dia ni bawah, rumah dia tak duit. Rumah dia besar. Boleh kalau lu ambil harta orang yang bukan daripada hak kita ni, yang apa nama Doremi di bawah rumah dia pokok tu, yang tu lah. Cik cuba tengok, dia buat rumah atas tanah saya. Dia tu kata nak kata atas tanah pun bukan, awang-awangan pun bukan. Maka dia tak mencapai darjat haram, dia cuma makruh. Nak cerita tu ada unsur makruh pula. Polis pun boleh tahu hukum haram ni, kan?
Cara polikom ngaji dalam cerita tu. Dia ambil yang bukan daripada hak kita sama, duk berniaga tepi-tepi jalan ni pun. Bila kita berniaga tepi-tepi jalan tu, lagi mana orang tak guna tempat tu, kita berniaga. Tapi penyakit orang kita ni, bila dah dia berniaga lama sikit, orang tak kacau. Apa dia buat? Dulu dia bermain roda 3 tu, dia tolak pergi, tolak balik tiap-tiap hari. Lepas 3 bulan tak ada siapa kacau. Dia mula buh simen dalam roda 3 bulan. Dia tak balik dah. Setahun berniaga tak ada siapa kacau. Dia lepak dengan roda 3 dengan semua. Tutup kedai 2 bulan. Dia connect meja batu tu. Kaunter tu meja batu. Buat dengan awning apa semua 60-70 ribu. Buat keluar di IPM. Buat keluar tu dapat 60-70 ribu pergi buat kedai atas tanah rezak. Tanah tu tanah orang. Kerajaan tak guna, tak apa. Dia mana-mana kerajaan pun dia akan ada plan dalam jangka waktu sekian tahun. Dia akan ada pembangunan di tempat tu. Dia sudah pergi buat. Bila pergi buat, hari grand opening dia tu, PBT sudah main berhenti. Bagi sorat. Ni bukan kata sorat, apa nama ni, banyak compound tak. Sorat tu, sorat untuk robohkan. Masa tu tuan-tuan boleh tengok, dia terjadi apa nama, mak kilau nombor 2. JKR punya orang nanti main BO apa semua tu, dia terkelupuk, dia tercelapuk naik tang kawan tu. Dia nak bawa BO tu sama. Boleh tak dia buat apa? Dia kata nak jadi apa pun jadi ni. Bumi Allah Ta'ala punya. Nak kata apa? Tok Wan aku orang besar matang kau. Dia bermain dah Tok Wan dia, Tok Nek dia, semua dia bermain. Tapi lah, tinggal dia tak bermain banyak dia buat tu yang dia Rizama. Dia cuma, dia dakwa kan. Dia dakwa macam-macam kan. Masa tu lah dia pergi lompat, pergi tidur dalam BO tu, jangan dapat main. Main seorang dua tak tahu apa ni, yang ni lah, yang tu, yang ni, jadi lagi ramai lah. Orang Tanjung kan tak tahu dia suka buat ramai. Kan? Yang lebih buat atas tanah orang tu apa pasal? Kecuali geran Tok Wan kita tinggal ada nama, okey. Kan? Sebab bukan hak milik kita, jangan duk buat main. Dia bukan milik kita. Kalau kata syarak kata haram, maka hukumnya adalah haram. Banyak benda pada hari ini jadi kelam kabut. Yang bawa syarikat umrah, janji di tanah ayah ni macam lain, di Mekah macam lain. Kalaulah kesempatan itu diambil dan dinafikan hak jemaah yang ni tadi, maka perolehan daripada dana itu hukumnya adalah haram. Kerana janji dia macam lain, mereka bayar untuk dapatkan benda lain. Kita tak boleh buat keluar hujah. Biasalah ini semua ujian Allah. Dan Allah kat dia lah. Ujian Allah dia tak apa nak keuntungan nampak yang ada depan. Itu kena hati-hati. Macam-macam tambah pula hari ini pula orang di Mekah macam pihaknya yang saja. Pi sekadar untuk buat konten. Ada yang teruk tu kadang-kadang penceramah pun bawa produk yang ambil gambar ni. Saya jual minyak. Minyak wangi ke, minyak kuat ke, minyak apa ke ni. Berlatar belakangkan Kaabah. Boleh tak? Hukumnya adalah haram. Tak boleh. Macam-macam hari ini ada buat kerja ni. Hari itu dalam khutbah yang kedua di satu masjid lama, khatib naik atas mimbar, promote dia baru buka kedai mini market. Macam-macam ada main. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man sami'a rajulan, siapa yang dengar ada orang yang dia masuk dalam masjid yang syudhalatan fil masjid, dia tinggikan suara dia dalam masjid untuk habaq barang hilang. Tahu tak barang hilang? Zaman Nabi, unta hilang, kebau, apa nama ni, kambing hilang, semua masuk dalam masjid. Dia habaq, oi siapa ada nampak unta tu?
Masuk dalam masjid, ditinggikan suara dengan tujuan tu. Yanshudu dhalatan fil masjid. Maka kata Nabi SAW, bila kamu dengar ada orang yang buat pengumuman yang macam tu, kamu doalah kepada dia, la raddahullahu alaikum, semoga Allah Ta'ala tak bagi balik barang kamu yang hilang tu. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi suruh doa supaya dia tak dapat barang tu. Sebab apa Nabi sebut itu? Sebab masjid bukan untuk tempat buat iklan. Masjid bukan tempat tambah lebih buat iklan minimarket lagi lah. Kalau tuan-tuan tidak membantu perniagaan umat Islam ini yang mempromosi dan menjual barangan-barangan orang Islam, bankrupt perniagaan ini, saya bagi tahu dengan Allah, kelak tuan-tuan akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sudahlah dia kempen dalam khutbah yang kedua, dia gempak pula dalam masjid. Katun tak katunnya, hak duduk dengar ni, dia letak kaki nak dia beri dah. Kenapa saya tak pergi kena abang ke Allah Ta'ala ni dah digempak lah tadi ni? Tak boleh. Kerana peranan khutbah untuk bagi peringatan kepada khatib dan juga kepada jamaah yang hadir. Itu fungsi masjid, muhasabah. Maka dengan kerana itu, sebagai yang terakhir pada malam ini, yang kita mesti kena ambil ingat, yang pertama, golongan yang mana yang kita kena ada iri hati dengan dia, Nabi pesan kepada kita dua orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan harta dan dia jana harta itu pada jalan yang benar. Kita ni semua yang ada harta, gunakan pada jalan yang betul. Pertama, dalam soal harta ini yang kena hati-hati adalah tentang soal perolehan. Sumber kita dapat itu, kalau kita buat jual beli, pastikan jual beli itu yang patuh syarak. Jangan lebih buat jual beli yang ada unsur riba, yang ada unsur judi. Ini semua tak boleh, kerana dia boleh menyebabkan halal itu terbuka. Itu satu. Yang kedua, selepas daripada itu, tengok pula kepada kemana yang kita infak. Selalu saya sebut, dalam hidup ni, kita jangan pernah sama sekali meletakkan kata kita akan hidup dalam umur yang panjang. Kita tak tahu bila kita akan mati. Ada orang, dia kadang-kadang bila dia diberikan umur yang panjang, tapi dia tidak bersyukur, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Kita kena beringat, Nabi bersabda, Nabi kata, umur umat aku ni, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 dengan 70. Kita ni bila umur 30, kita duk perasan muda. Aku saya duk kata kat kawan-kawan saya, dalam umur 3 series ni kita duk rasa muda lagi. Ini masalah. Sebab tu amal kita tak beranjak pun duk macam tu je. Sebab kita rasa masih lagi, sedangkan dia dah separuh daripada kehidupan dah. Kalau Allah Ta'ala takdir kita mati umur 60, separuh daripada 60. Kalau mati umur 65, separuh daripada 65. Sebab hidup kita akan menuju ke satu negeri yang disebut sebagai negeri yang baqa, negeri yang kekal. Kita di situ. Kerana di situlah kita akan mendapatkan nikmat yang sebenar. Dunia ni bukan tempat kita dapat nikmat yang sebenar. Kita akan diuji. Sihat kita diuji. Sakit kita diuji. Ni kita boleh duduk ni, kita sedang diuji. Kita boleh berjalan, kita boleh senyap. Itu semua kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, jangan kita pernah merasa kita tadi semakin jauh dengan Allah. Dan hakikat, setiap kali berlalunya waktu, semakinlah hampir kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, wa rajulin atahu Allahul hikmah
fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas, iaitu orang yang diberikan kepadanya oleh Allah akan hikmah, maka ia menghukumkan dengannya dan mengajarkannya kepada manusia. Lepas tu kalau kata kita ni ada sedikit maklumat, kita boleh sebarkan. Sebab tu saya marah juga kadang-kadang TikTokers ni, hak muda-muda ni yang daripada panggil ustaz tu. Kadang-kadang hari ni nak jadi ustaz susah lah tuan-tuan. Tak susah tuan-tuan pun boleh pakai jubah, pakai sarban, pun ridau. Orang panggil ustaz. Kita ni boleh bercakap, bagi nasihat ni semua orang boleh, tuan-tuan pun boleh. Ni duk mari mengaji ni ada poin-poin tertentu yang kita dapat, ataupun kita dapat melalui pembacaan. Boleh bagi nasihat, 3 nasihat Nabi kepada pemuda contohnya. Maka tak tu je lah. Jangan ulah bak hukum had budak-budak muda pada hari ni yang diangkat sebagai figura madani ni, dibuat di peringkat-peringkat negeri apa semua ni pada hari ni sebab dia nak tarik crowd anak muda. So dia kena panggil budak-budak ni yang jadi TikTokers yang followers 1000-1000. Saya tak marah mereka 1000, tak ada masalah. Tapi jangan bercakap tentang soal hukum. Sebab bila mereka ni tampil dengan jubah, dengan serban, dengan apa, maka di situ tu cakap mereka tu laku. Mereka ni pula pengikut mereka ramai. Dalam kes jual beli yang banyak cedok-cedok tu, ada TikTokers yang pernah kata halal dan harus. Masa tu pening kepala lah kita nak counter. Nak counter macam mana? Pengikut dia saja ratus ribu. Kita ni ada ngaji dalam masjid ni kan? Budak-budak yang muda yang lain semua pegang kata harus dan sah transaksi itu. Sedangkan hukumnya adalah haram dan tidak sah. Sebab tu dalam soal nak memberikan nasihat tak ada masalah. Tuan-tuan boleh guna penulisan, tuan-tuan boleh guna video, gunalah, manfaatkan, tapi untuk bagi nasihat. Dan paling penting kita jangan nyatakan pandangan kita, kerana kita bukan scholars. Saya sendiri pun tak boleh kata pada pandangan saya, tak boleh. Siapa saya ni? Yang saya ni siapa? Saya bukannya ulama, saya bukannya tokoh. Sebab itu bila saya petik apa-apa, saya akan kata sama ada kalam imam ke, dia tak bercukup dengan kita kata-kata ulama. Kata ulama mana? Syiah pada ulama, Mu'tazilah pada ulama. Siapa ulama tu? Kita tak mengangkat pandangan kita kerana kita bukan scholars, tapi kita kena angkat pandangan dan juga kesarjanaan para ulama. Ini penting bagi orang yang mengaji. Saya harap benda ini menjadikan kepada kita 2 orang ni kata Nabi. Pertama, orang yang diberikan harta, yang dia gunakan harta dia untuk tujuan manfaat. Yang kedua, bila disebutkan kata dia diberikan hikmah, dia diberikan kepahaman. Sebab benda ni bukan semua orang dapat. Sebab tu ada budak-muda bulan lepas masa kuliah saya di Masjid Al-Khairiyah Selipopok. Dia tunggu saya di kereta. Dia kata, Ustaz, saya ni bukan belajar agama. Dia budak UAE, sebab UAE dengan gopok sebelah. Tapi saya minat dengan agama. Ini yang saya kata ni bahaya ni. Dia bukan pasal sebab bila dia main dengan semangat, kadang-kadang semangat dia tu mengatasi ilmu dia. Ini masalah. Dia kadang-kadang orang agama pun tak sesyadid itu. Tapi bila orang yang tidak ada latar pengajian agama, dia akan menjadi kerah lebih daripada orang agama. Sebab itu cara pemakaian juga dihukumkan makruh. Macam kita pada hari ini, saya duduk parti ini, ada orang yang dia pakai serban. Budak yang duduk ngaji dengan saya dulu seorang 2013. Masa tu dia duduk ngaji dengan saya di Bertan Indah. Dia ambil ngaji, masa tu dia tengah buat stamp. Sambung di Mesir, dia beli kat saya Imam Al-Azhari tu, yang serban putih merah tu kan. Dia beli hadiah kat saya masa dia balik.
lepas pada ngaji tu. Itu dia pergi kuliah saya, dia kata sekali pun saya tak pernah tengok ustaz pakai. Ustaz tak suka pada apa yang saya bagi hadiah tu. Pertama saya kata saya pakai, tapi saya pakai masa jadi imam kat anak isteri saya, kerana dia bukan. Sebab saya bukan Azhari, kan? Kedua, pakaian ni dia ada yang dihukumkan makruh. Seperti mana pakaian itu pakaian sekolah, pakaian ulama. Yang tu kalau mufti pakai okey lah, kerana dia ahli ilmu. Jenis lagu saya lebih pakai lagu tu sat lagi. Orang ni dia bila dah pakai ni, dia akan pegang ni ustaz. Aku kata kena pula dia fanatik kepada ustaz dia. Jangan duk buat main. Dia pegang hak ustaz dia kata saja. Tu masalah. Lepas tu saya di luar mana saya pakai macam ni. Kan? Saya di masjid je saya pakai jubah ni. Kalau di luar saya pakai tee, saya tak pakai lah. Saya nampak nama di bawah jubah ni. Kerana saat lagi cakap saya tu akan dipegang oleh orang kata, ni Ustaz Tarmizi kata. Saya tak mau orang suruh Ustaz Tarmizi kata. Kerana saya ni bukan siapa-siapa. Dia kena rujuk pandangan para imam. Sebab tu bila budak tu dia tanya dengan saya macam mana kalau saya semangat. Saya kata kat dia yang pertama mengaji. Kita ni semua ni kena lazim dengan ilmu sampai mati. Saya walaupun ustaz dah bukan dia berhenti mengaji, kena mengaji. Sebab kita mengaji ni, di situlah akan adanya percambahan ilmu. Dan bila kita makin mengaji, kita akan ada nilai tawaduk. Kita tak akan mudah nak sangka buruk kepada orang, pandang rendah kepada orang. Sebab itu penting. Tuan-tuan nak share apa-apa lepas pada ni tak ada masalah. Kita baca kebaikan. Contohnya wasiat Imam Al-Ghazali, share, tak apa. 3 pesanan Nabi kepada lelaki, contoh dia. 4 pesanan kepada wanita, boleh. Tapi nyatakan sumber bawah tu, tak apa. Yang penting ada rujukan. Cuma elakkan bercakap soal hukum kalau kita bukan ahli dia. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ampun dan maaf. Ada kata ada terkasar bahasa terhadap bicara dalam kuliah pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap. Kelemahan diri saya sendiri kita tanggung dengan tasbih berfarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.